Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kerja khusus falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Amir Zikrillah, Muhammad Syamil Irfan dan saya sendiri, Muhammad Najwan. Terlebih dahulu, kita masuk kepada definisi falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan atau lebih dikenali sebagai HPK yang dahulunya disebut sebagai falsafah pendidikan negara iaitu FPN merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksana di negara Malaysia. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, setiap aktiviti pendidikan diadakan bagi mencapai intipati utama falsafah pendidikan kebangsaan iaitu HPK iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersatu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berasaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. HPK menggariskan segala pemikiran, istilah dan prinsip berkaitan dengan pendidikan negara kita menjadi satu entiti jelas dan logik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi falsafah pendidikan guru. Malaysia telah mewujudkan sebuah falsafah pendidikan iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Namun, falsafah pendidikan guru turut dilahirkan daripada falsafah tersebut. Falsafah pendidikan guru iaitu FPG merupakan satu panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan guru menyatakan bahawa guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. HPG adalah sangat relevan untuk dilaksanakan di negara kita. FPG dapat membentuk pemikiran guru dan amalan guru di Malaysia pada tahap yang tertinggi. FPG mempunyai garis panduan yang jelas dalam mencapai hasrat tersebut. Oleh itu, setiap individu yang bakal bergelar guru haruslah menghayati dan mengamalkan falsafah pendidikan guru agar kita mampu meningkatkan tahap pendidikan negara setara dengan negara maju di dunia. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Terdapat 10 elemen-elemen di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Salah satunya ialah pendidikan ialah satu usaha berterusan. Pendidikan ialah satu proses dalam diri seseorang yang bermula sejak dari kandungan ibu lagi sehinggalah ke akhir hayatnya. Pendidikan ini juga berlaku secara berterusan, secara formal ataupun tidak formal. Elemen kedua ialah memperkembangkan lagi potensi individu. Kandungan falsafah pendidikan kebangsaan yang kedua ini memfokuskan lagi kepada individu secara menyeluruh. Maksud potensi individu ini ialah kebolehan ataupun bakat seseorang individu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Elemen ketiga ialah insan yang seimbang dan harmoni. Maksud insan yang seimbang dan harmoni ialah tiada sebarang perkara yang terabai dan keseimbangan bagi seseorang individu adalah penting bagi memastikan kemajuan dirinya. Elemen keempat ialah perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Semua potensi diri dari segi jasmani,
jasmani, emosi, rohani dan intelek disepadukan bagi menguasai kemahiran-kemahiran dan juga bidang ilmu. Selain daripada itu, terdapat juga nilai-nilai murni juga perlu disepadukan demi memenuhi keperluan dalam menjalani kehidupan. Elemen kelima ialah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Elemen ini memfokuskan pada diri untuk mengawal diri agar tidak melakukan kejahatan, maka kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan perlu disematkan dalam diri setiap individu. Elemen keenam ialah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Seperti kita tahu, matlamat kerajaan ialah menjadikan semua rakyat Malaysia berilmu pengetahuan. Di seluruh itu, setiap rakyat perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya. Elemen ketujuh ialah melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Kerajaan juga perlu mengharapkan rakyatnya berakhlak mulia, berdisiplin dan hidup menghormati antara satu sama lain. Rakyat juga diminta untuk bersopan santun dan berbudi bahasa. Elemen ke-8 ialah rakyat yang berketerampilan. Keterampilan bermaksud menonjolkan diri. Kerajaan mengharapkan rakyatnya dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan cekap. Dan elemen terakhir ialah berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Manusia memang mahukan kesejahteraan diri bagi mencapai kepuasan dirinya. Kesejahteraan diri adalah penting dalam mengharungi kehidupan yang amai dan damai. Seterusnya, Syahmi. Baiklah, terima kasih kepada pembentang. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai elemen-elemen dalam falsafah pendidikan guru. Elemen yang pertama ialah guru yang berpekerti mulia. Guru yang berpekerti mulia ini adalah mereka sentiasa bersedia meletakkan kepentingan utama kepada pihak lain seperti murid, ibu bapa murid, masyarakat dan negara melebihi kepentingan diri sendiri dan juga keluarga. Guru juga seharusnya bersikap adil kepada setiap murid dalam berjual perkara tanpa mengira latar belakang murid tersebut. Elemen yang seterusnya iaitu guru yang berpandangan progresif dan juga berpandangan saintifik. Seorang guru yang sentiasa berfikiran positif, inovatif dan motivatif dapat dilahirkan melalui falsafah pendidikan guru ini. Guru yang mempunyai ilmu minda yang kehadapan dan sentiasa mempertingkatkan pengetahuan dan kemahirannya selaras dengan perkembangan pendidikan secara global dari semasa ke semasa. Seterusnya, elemen guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Melalui falsafah pendidikan guru ini, terbentuknya seorang guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat dalam dirinya, matlamat negara dan dirinya sebagai yang terpenting dan utama. Guru sewajarnya mendahulukan kepentingan negara dan melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka kerana pendidikan ini merupakan peneraju kemajuan kepada negara. Seterusnya, guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Seorang guru perlu meletakkan diri mereka sebagai role model untuk mengelakkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid-murid, ibu bapa dan juga masyarakat. Seterusnya, guru yang menjamin perkembangan individu. Guru sentiasa memberikan keutamaan dan memastikan setiap murid diberi peluang untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka secara menyeluruh dan bersepadu melakoni aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani secara terbimbing dalam aktiviti PDP. Elemen yang seterusnya iaitu guru yang memelihara suatu masyarakat
yang bersatu padu. Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini dapat menerapkan elemen perpaduan semasa mengajar dan semasa aktiviti kurikulum. Seterusnya, elemen guru yang memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Kandungan FPG ini menerangkan bahawa guru mestilah sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil dalam membuat keputusan serta bertindak berdasarkan pertimbangan yang wajar. Hal ini untuk mengelakkan daripada unsur pilih kasih seorang guru kepada murid-murid. Elemen yang seterusnya itu guru yang memelihara suatu masyarakat yang progresif. Penekanan yang diberikan kepada aspek inovatif, kreativiti, analytical, critical, holistik dan bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Bahkan, guru turut menekankan kaedah inquiry, penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar, menyiasat, meneroka benda yang baharu dan mereka cipta sesuatu aktiviti. Dan elemen yang terakhir ialah elemen guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Seorang guru hendaklah memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk murid agar mereka dapat membentuk masyarakat yang cemerlang dan berdisiplin seperti menerapkan semangat cinta, kemerdekaan dalam diri murid, menyemai perpaduan kaum dan semangat kekitaan. Seterusnya, kami akan mengutarakan mengenai pendidikan masa kini. Saya serahkan kepada pembentang Najwan. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini lagi. Pendidikan masa kini ini terbahagi kepada 3, iaitu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK. Yang kedua adalah pengajaran berpusatkan murid. Dan yang ketiga, kreativiti, inovasi dalam pendidikan. Seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembincangan ini. Terlebih dahulu saya akan menceritakan berkaitan dengan pendidikan masa kini. Seperti yang kita tahu, pendidikan masa kini lebih terarah kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Apa yang dikatakan pembelajaran yang berpusatkan murid ini? Pembelajaran yang berpusatkan murid ini bermaksud pelibatan murid secara aktif dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun, orang yang ringkas ini tidak bermaksud guru tidak memainkan peranannya dalam kelas. Pelibatan murid bermakna murid bersama-sama guru berinteraksi untuk meneroka, menganalisis, mencuba serta mencari penyelesaian secara kreatif dan inovatif terhadap sesuatu. Manakala, corak pembelajaran secara konvensional atau pembelajaran berpusatkan guru lebih menumpukan pembelajaran secara satu hala. Guru memainkan peranan yang aktif manakala murid pula hanya mendengar dan membuat catatan sahaja tanpa terlalu banyak berlakunya interaksi antara kedua-dua pihak. Saya memberitahu perbezaan kedua-dua corak ini, perbezaan kedua-dua corak pembelajaran yang itu pembelajaran berpusatkan murid dan pembelajaran berpusatkan guru ini agar kita semua dapat membezakan bagaimanakah pelaksanaan corak pembelajaran ini. Seterusnya, kita masuk pula kepada ciri-ciri pembelajaran berpusatkan kepada murid. Antara cirinya adalah murid tidak terlalu bergantung kepada arahan guru semata-mata dalam proses pembelajaran. Hal ini bermakna murid-murid itu sendiri akan bergerak mengikut panduan dan nasihat yang diberikan oleh guru. Selain itu, murid-murid
tidak mementingkan diri mereka daripada rakan-rakan. Malah, mereka memerlukan kerjasama antara satu sama lain untuk menyelesaikan sebarang masalah pembelajaran. Mereka menghargai satu sama lain, bekerjasama, saling membantu-membantu dan sering bertukar-tukar idea dalam suasana yang ceria dan menyeronokkan. Serta ciri yang terakhir pula, kaedah ini akan meningkatkan kemahiran interpersonal dalam kalangan murid melalui proses kolaborasi yang mereka lalui dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Baiklah, kita teruskan lagi pada slide yang seterusnya. Pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk pembelajaran berpusatkan murid ini. Antara kaedahnya adalah seperti latihan to be. Latihan to be dibuat berulang-ulang akan memudahkan pemahaman murid dan mengajar murid itu berfikir secara kreatif bagi menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Secara tidak langsung, murid dengan mudah untuk mengingati apa yang dipelajari oleh mereka. Latihan to be juga boleh melatih murid untuk menjawab soalan peperiksaan dalam waktu yang ditetapkan dan memudahkan murid untuk mencari penyelesaian soalan dengan cepat dan tepat kerana mereka sudah biasa dengan bentuk soalan yang diberikan. Ini boleh meningkatkan lagi prestasi murid tersebut. Kaedah yang kedua pula iaitu kaedah perbincangan dalam kumpulan. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah di mana murid perlu duduk dalam kumpulan dan membuat perbincangan mengenai tugasan yang diberikan. Jika dilihat daripada kaedah ini, semangat kepimpinan murid boleh terbentuk kerana di dalam perkumpulan, seorang ketua diperlukan bagi mencapai matlamat kumpulan tersebut. Sikap bekerjasama dalam kumpulan perlu ada di antara satu sama lain. Murid juga akan secara tidak langsung akan terlatih dengan mengeluarkan idea sendiri apabila sesi brainstorming yang diadakan. Perasaan malu untuk mengeluarkan pandangan akan lama-kelamaan hilang dan mereka akan menjadi pelajar yang berkeyakinan untuk meluahkan pendapat. Proses pembelajaran juga menjadi mudah apabila murid saling membantu yang lemah dan untuk memahami topik yang mereka pelajari. Seterusnya, kaedah yang ketiga iaitu berkaitan dengan menggalakkan murid untuk mencari maklumat di internet. Hal ini membolehkan murid menambahkan maklumat berkaitan pembelajaran mereka. Pelbagai input yang berguna dapat membantu murid untuk meningkatkan akademik mereka. Seterusnya, baiklah, kita beralih pula kepada perkaitan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dengan pendidikan masa kini. Seperti yang kita sedia maklum, saya telah pun menceritakan panjang lebar berkaitan dengan pendidikan masa kini iaitu pendidikan berpusatkan murid. Pendidikan berpusatkan murid ini, jika dilihat dengan lebih mendalam, amatlah berkait dengan elemen-elemen yang ada di dalam HPK dan SPG. Kaedah yang digunakan dalam pendidikan masa kini amatlah berkait dengan elemen yang ada dalam HPK dan SPG. Contohnya, elemen yang ada dalam HPK iaitu mengembangkan potensi individu, melahirkan rakyat yang berilmu berpengetahuan dan melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Apabila kita imbas kembali pendidikan berpusatkan murid, contohnya kaedah latihan to be tadi. Kaedah ini membolehkan murid berfikir secara kreatif dan membenarkan murid itu memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Kaedah ini tergolong dalam salah satu elemen HPK iaitu melahirkan rakyat yang berilmu berpengetahuan. Ini secara tidak langsung dapat melahirkan murid yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan mencukupi. Apabila lahirnya murid yang berilmu, ini menyumbang kepada golongan bijak pandai yang akan membantu kepada kemajuan negara.
Selain itu, pendidikan berpusatkan murid ini turut mempunyai elemen yang terkandung dalam SPK iaitu mengembangkan potensi individu. Sebagai contoh, pendidikan berpusatkan murid ini membantu para murid untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan. Perbincangan dalam kumpulan ini dapat membentuk keyakinan di dalam diri murid dan memupuk semangat kerjasama. Antara aktiviti berkumpulan yang sering dijalankan di sekolah adalah seperti forum, pembentangan, pendebatan dan pendebatan dan sebagainya. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat mengembangkan potensi individu. Hal ini membolehkan murid menjadi lebih berani untuk menyuarakan pendapat di khalayak ramai, sekaligus dapat membentuk keyakinan yang unggul di dalam diri mereka. Contohnya, aktiviti forum dapat menarik minat murid untuk menggilat dan mengembangkan lagi bakat yang terpendam melalui pertukaran idea-idea yang bernas oleh itu sendiri. Kesimpulannya, aspek pembelajaran berpusatkan murid ini sejajar dengan kandungan yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu SPK. Aspek pembelajaran berpusatkan murid ini sejajar juga dengan elemen yang termaktub dalam falsafah pendidikan guru, iaitu guru menjadi ikon atau contoh yang baik kepada murid di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada murid. Nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh guru di sekolah dapat diterapkan di dalam jiwa murid. Jadi hal ini amat berkait rapat dengan peranan guru dalam mengaplikasikan pembelajaran berpusatkan murid. Daripada ini, peranan guru selaku seorang yang dilihat sebagai pakar dalam isi kandungan sesuatu mata pengajaran itu akan berubah kepada seorang yang tidak tahu semua tetapi sanggup untuk belajar dan mendengar pendapat murid. Guru juga bukan lagi sumber utama maklumat, sebaliknya menjadi mentor, jurulatih dan penyokong dalam menilai maklumat yang dipelajari bersama murid. Hal ini secara tidak langsung dapat melatih murid untuk memperkembangkan lagi potensi individu murid serta menjadi guru sebagai contoh dan tenaga pengajar yang baik untuk mereka. Kesimpulannya, nilai dan contoh aspek pembelajaran berpusatkan murid ini sejajar dengan elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru. Baiklah, saya akan memberikan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Pendidikan masa kini yang seterusnya ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Terlebih dahulu, saya akan menceritakan maksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi ini merupakan satu istilah untuk teknologi maklumat yang menekankan peranan komunikasi bersatu. Ianya juga merujuk kepada penumpuan rangkaian audio dan telefon dengan rangkaian komputer. Seterusnya ialah kelebihan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Penggunaan teknologi maklumat dapat meningkatkan perkembangan para pelajar. Hal ini demikian kerana kebanyakan di antara kita, terutamanya para pelajar, harus menguasai lebih daripada satu kemahiran untuk kekal relevan dalam apa jua bidang pekerjaan. Hal ini kerana pekerjaan yang ditawarkan pada masa kini kebanyakannya memerlukan pekerja yang berkemahiran tinggi dan pelbagai terutamanya dalam penggunaan teknologi. Kelebihan seterusnya ialah dapat melahirkan para guru yang kreatif dan inovatif. Contohnya, apabila seseorang guru boleh menggunakan teknologi seperti komputer, ianya dapat membantu para guru dalam pengajaran. Misalnya mereka dapat membuat bahan bantu mengajar. Secara tidak langsung, pelbagai idea kreatif akan muncul dalam diri mereka. Seterusnya, cara penggunaan teknologi dan maklumat dalam pembelajaran. Cara yang pertama ialah mengubah kurikulum bersesuaian dengan era internet. Ini merupakan salah satu cara yang ketara dengan menawarkan subjek komputer di peringkat sekolah rendah, menengah dan juga institusi pendidikan tinggi.
Hal ini merupakan satu cara untuk membolehkan para pelajar mengetahui dan menggunakan teknologi maklumat. Seterusnya, murid juga haruslah dibekalkan dengan kelengkapan komputer. Hal ini dapat memudahkan para murid mengakses internet melalui komputer yang disediakan untuk mereka. Para murid juga dapat menyediakan kerja mereka dan dapat menyiapkan kerja mereka di sekolah untuk penyediaan bagi proses pembelajaran. Cara yang terakhir ialah pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga boleh menambahkan mata pelajaran seperti sains komputer yang dapat membantu para murid mempelajari komputer dengan lebih mendalam. Hal ini kerana para murid akan lebih banyak terdedah dengan teknologi secara tidak langsung akan cuba mempelajarinya dengan lebih mendalam. Sebenarnya, seterusnya ialah hubung kait falsafah pendidikan kebahasaan dan falsafah pendidikan guru dengan teknologi dan maklumat. Di dalam aspek ilmu falsafah pendidikan kebahasaan, ianya dapat melahirkan murid yang berpengetahuan luas dalam bidang IT. Misalnya, murid yang boleh menggunakan pelbagai lagi alat teknologi bagi menyelesaikan kerja mereka. Seterusnya, pembelajaran juga boleh dilaksanakan di mana? Seterusnya, pembelajaran juga boleh dilaksanakan di mana-mana. Contohnya kita lihat semasa PKP di mana semua sekolah tidak beroperasi. Hal ini menyebabkan gadget merupakan bahan utama bagi melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Perkara ini dapat memudahkan para murid untuk mendapatkan ilmu tidak kira di mana sahaja mereka berada. Elemen terakhir ialah dapat menjadikan pembelajaran murid seiring dengan masa kini. Contohnya, para murid dapat menerokai lagi ilmu yang dengan lebih luas dan mendapatkan lebih lagi pengetahuan ilmu yang berkait dengan masa kini. Hal ini juga dapat melatih diri murid untuk menjadi lebih kreatif dan produktif dalam pembelajaran mereka. Dalam aspek elemen FPG pula elemen pertama ialah dapat melahirkan guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Contohnya, guru yang mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang IT. Hal ini secara tidak langsung akan membuatkan diri mereka untuk sentiasa memikirkan kehadapan apabila berada dalam arus kemodenan ini. Elemen FPG seterusnya ialah dapat melahirkan guru yang mahir dalam ICT. Hal ini kerana kita dapat lihat guru yang lebih mahir dalam penggunaan IT ini amat-amat diperlukan pada masa kini. Tambahan pula, bidang pengajaran yang menerima jika dilihat pada masa Perintah Pergerakan Kawalan dulu, bidang pengajaran juga menerima tamparan yang hebat apabila terdapat ramai guru yang masih tidak boleh menggunakan komputer dengan baik. Elemen terakhir ialah guru juga perlu menjadi panduan murid dalam ICT. Hal ini kerana guru perlu menunjukkan kemahiran mereka dalam ICT supaya dapat melahirkan lagi rasa minat setiap murid bagi mendalami ilmu komputer. Itu saja daripada saya. Dipersilakan Muhammad Syami. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang saya. Saya akan teruskan kepada pembelajaran masa kini yang seterusnya. Pembelajaran masa kini yang seterusnya iaitu kreativiti, inovasi dalam pendidikan. Saya akan meneruskan topik ini dengan membincangkan mengenai tajuk maksud kreativiti dan inovasi. Kreativiti ialah satu bentuk proses pemikiran yang mendorong mengeneralisasikan idea baharu. Kreativiti ini merupakan kombinasi di antara idea baru dan idea lama. Yang idea baru dan idea lama ini digabungkan dan diproses semula, membuat dan dilakukan pemilihan serta menukar ganti menjadi suatu idea yang baru. Manakala bagi inovasi pula, inovasi merujuk kepada penghasilan idea yang baru yang berbentuk maujud dan mujarad berdasarkan kepada proses penyusunan semula dengan menggunakan unsur-unsur yang sedia ada dan diterjemah sebagai unsur yang unik serta ia memudahkan dan bernilai.
Inovasi ini dihasilkan oleh manusia kreatif yang dapat membina trend baru dan menggunakan peluang semaksimum walaupun dalam ekosistem yang banyak persaingan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai peranan penting bagi menerapkan inovasi dan kreativiti dalam pengajaran. Peranan yang pertama iaitu pelibatan guru. Guru perlulah memiliki kemahiran tinggi bagi melakukan transformasi, melibatkan kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran untuk menjana minda murid agar menjadi lebih dinamik. Dalam menjana kreativiti dan inovasi semasa pembelajaran, guru merupakan individu yang sangat penting dan mereka perlu memainkan peranan dalam merealisasikan perkara tersebut. Mempunyai kemahiran yang sedemikian akan menjadikan guru berada di tahap teratas dan akan disanjung oleh muridnya. Kualiti guru sedemikian akan membolehkan muridnya menguasai pelbagai kemahiran lain seperti kemahiran berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Contoh yang boleh diambil apabila berlakunya PDPR, guru dan murid beralih kepada teknologi digital mengikut perkembangan masa terkini. Guru pastinya akan memerah otak bagi menyampaikan pengajaran yang berkesan kepada murid-murid mereka. Pelbagai kaedah pengajaran yang boleh digunakan untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan. Guru tidak lagi bergantung hanya kepada papan tulis dan buku teks fizikal sahaja. Malah, mereka boleh mencipta alat ataupun media bantu pengajaran secara kreatif untuk menjamin proses PDPR berjalan dengan lancar dan berjaya. Seterusnya, peranan yang kedua iaitu pengurusan tertinggi. Pengurusan tertinggi di sekolah bertanggungjawab bagi mencetuskan budaya, kreativiti dan inovasi dalam sekolah. Pengurusan tertinggi ini perlu menguruskan dan bertanggungjawab bagi mencetuskan budaya ini kerana perkara ini terlibat dalam merealisasikan elemen kreativiti dan inovasi dalam kalangan warganya. Dengan perkataan lain, pengurusan sekolah mesti kreatif dan juga inovatif agar menjadi organisasi pembelajaran yang bermaklumat, menggalakkan perkembangan pengetahuan baru, berbudaya saintifik, penggunaan teknologi serta ICT dengan meluas dan penggunaan tenaga sumber secara maksimum. Pengetua dan guru besar juga perlulah bersama-sama dengan pengurusan tertinggi di sekolah untuk bertanggungjawab bagi mencetuskan budaya, kreativiti dan inovasi sama ada di dalam kalangan guru ataupun murid. Sekolah juga mestilah menjadi institut yang menggalakkan tercetusnya pendapat dan idea yang baharu. Dan yang ketiga ialah melibatkan pelajar. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif perlulah dirangka berlandaskan kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Maksudnya di sini guru dan juga pengurusan tertinggi perlulah melibatkan pelajar untuk memajukan pendidikan negara. Kreativiti dan inovasi amatlah dituntut untuk melahirkan generasi murid yang berfikiran kelas pertama. Jadi semua pihak yang berkaitan terutamanya guru perlulah menghasilkan pembelajaran yang bersifat kreatif dan inovatif. Antara contoh ataupun perkara aktiviti yang boleh dilakukan untuk melibatkan murid-murid secara menyeluruh dalam bilik belajar adalah seperti melakukan aktiviti ataupun kuis, forum, syarahan, perbahasan, membuat projek ataupun melakukan kerja secara berkumpulan dan melakukan tugasan di luar bilik belajar. Perkara-perkara ini boleh dipraktikkan untuk meningkatkan kreativiti dan inovatif secara menyeluruh dalam kalangan murid. Aktiviti ini akan menggalakkan murid berfikir, berbincang, membuat rujukan, menyediakan nota dan menghasilkan tugasan tersebut dengan lebih mendalam dan akan meningkatkan pemikiran mereka untuk berfikir secara kreatif dan dapat menghasilkan idea yang baru. Seterusnya saya akan pergi kepada faktor-faktor utama perkembangan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Terdapat 8 faktor utama iaitu yang pertama pengurusan.
Kreativiti dan inovasi dalam pengurusan sekolah boleh menjadikan sekolah sebagai suatu organisasi pembelajaran yang bebas daripada belenggu birokrasi. Pengurusan ini dapat menjadikan sekolah lebih dinamik, terbuka, ceria, cekap dan dapat menangani serta menyelesaikan masalah yang lebih mesra dan berhemah. Dengan meluaskan lagi unsur-unsur kreatif dan inovatif dalam pengurusan sekolah, kebebasan demokrasi iaitu murid bebas dalam menyampaikan apa-apa maklumat ataupun pendapat akan dapat berkembang dan dapat mencorakkan amalan hidup masyarakat sekolah yang harmoni. Yang kedua iaitu komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka dapat mendorong perkembangan dan kemajuan organisasi pembelajaran. Maklumat yang diperolehi dari luar organisasi dapat digunakan untuk membantu perkembangan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan produktiviti dan kreativiti di kalangan pelajar dan juga di kalangan guru. Dan yang ketiga merupakan teknologi. Teknologi dalam perguruan organisasi sekolah boleh mencetuskan perkembangan dinamik, kreativiti dan inovatif. Penggunaan teknologi pada zaman kini sangat penting untuk membantu guru dalam menghasilkan pembelajaran dan pengajaran dengan lebih berkesan kepada murid-murid di dalam bilik belajar. Contoh yang boleh diberikan, guru menggunakan perisian komputer untuk membincangkan mengenai tajuk yang akan dipelajari dengan cara yang menarik dan hanya tidak menggunakan papan putih sahaja. Hal ini akan dapat memberi pengetahuan yang baharu kepada pelajar untuk lebih meneraka mencari ilmu dalam bidang teknologi dan maklumat. Yang keempat iaitu penyelesaian masalah. Kreativiti dan inovasi ini boleh diwujudkan apabila seseorang itu melakukan satu penyelesaian masalah. Pada asasnya, terdapat 3 ciri utama penyelesaian masalah iaitu yang pertama, keadaan matlamat, yang kedua keadaan awal dan yang ketiga pelaksanaan. Biasanya penyelesaian masalah dilihat sebagai mencari ruang masalah yang terdiri daripada beberapa masalah yang memerlukan penyelesaian. Faktor yang kelima iaitu budaya. Wujudnya persekitaran belajar yang mendorong kepada semangat belajar membentuk minat yang mendalam, kesedaran dan daya usaha, dedikasi dan perkembangan potensi pelajar sangat penting dalam meningkatkan kreativiti dan inovatif dalam diri pelajar dan juga guru. Penonjolan keceriaan fizikal, keceriaan budaya serta keceriaan iklim sekolah akan menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang harmoni, menceriakan dan sesuai untuk perkembangan psikologi, kreativiti dan inovasi untuk berlaku. Penonjolan budaya kreatif dan inovatif ini boleh berlaku dengan berbagai cara seperti aktiviti kreatif sekolah dalam bidang sains dan teknologi, persembahan budaya, sukan, co-curriculum dan melahirkan tokoh-tokoh tertentu dalam bidang kreativiti. Faktor yang keenam iaitu strategi. Organisasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini perlu dirangka berlandaskan kepada pembelajaran pusakan pelajar seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Kaedah ini dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan munculkan idea baru daripada pelajar itu sendiri dan juga dapat menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan pelajar lain ataupun guru dan mereka dapat menyuarakan pendapat mereka sendiri. Strategi pembelajaran yang berkesan juga dapat mengembangkan potensi dan bakat pelajar yang terpendam dan seterusnya boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian mereka dan dapat merubah personaliti pelajar tersebut daripada pendiam kepada suka bersosial. Contoh-contoh yang boleh digunakan adalah seperti brainstorming, pembelajaran berpusat masalah, simulasi, kerja secara berkumpulan dan sebagainya. Faktor yang ketujuh iaitu kepimpinan. Kepimpinan sekolah amat memainkan peranan penting ke arah pencetusan inovasi organisasi pembelajaran di sekolah itu sendiri. Organisasi sekolah perlu mempunyai dan membentuk kepimpinan kolektif bagi memimpin perubahan berasaskan kepada strategi dan perkembangan masa kini supaya pendekatan kreativiti dan inovasi dalam pengurusan pendidikan sekolah akan berjalan dengan lancar dan membantu meningkatkan pendidikan
negara. Dan faktor yang terakhir iaitu pemikiran. Pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan murid-murid dapat diwujudkan dengan menanyakan pelbagai soalan terbuka yang dapat mencukil daya pemikiran murid-murid itu tersebut untuk mengemukakan idea-idea yang baru dan bernas serta mencetuskan pemikiran yang bertahap tinggi. Dalam hal ini juga, guru perlu memberi jawapan yang betul dan tepat supaya murid dapat memperoleh idea serta meningkatkan daya pemikiran mereka itu sendiri dari semasa ke semasa. Seterusnya, saya akan membincangkan hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru dengan kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran yang dibincangkan sebelum ini. Dalam elemen FPK, dalam kreativiti dan inovasi ini, elemen falsafah pendidikan kebangsaan telah dibentuk, iaitu elemen yang pertama, mengembangkan potensi individu. Elemen ini dapat dilihat melalui peranan pihak yang terlibat seperti guru dan pengurusan sekolah. Mereka telah melakukan perubahan dalam pembelajaran dengan menerapkan elemen kreatif dan inovatif untuk meningkatkan keupayaan murid dalam berfikir serta mencipta idea yang baru dan lain-lain lagi. Elemen yang kedua iaitu melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Sifat kreatif dan inovatif ini sekiranya diterapkan dan dikuasai oleh guru dan murid, maka pelbagai ilmu pengetahuan yang lain akan diperolehi oleh mereka. Kerana unsur ini merupakan perkara yang sangat penting pada masa kini. Orang yang bijak merupakan orang yang kreatif, orang yang dapat berfikir secara kreatif dan berinovasi dalam diri mereka. Seterusnya, elemen yang ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Persekitaran yang harmoni dan tidak mengamalkan birokrasi dapat membantu murid untuk menghasilkan idea yang kreatif dan berinovatif kerana mereka bebas untuk menyampaikan idea-idea mereka sendiri dan dapat berfikir dan menyampaikan sesuatu maklumat yang berkaitan yang dapat membantu meningkatkan dan menghasilkan idea-idea yang baru. Serta yang keempat, dapat rakyat yang berketerampilan. Rakyat yang berketerampilan ini maksudnya guru-guru dapat berkomunikasi dengan murid-murid, membantu murid-murid untuk meningkatkan potensi mereka, membantu murid-murid untuk berfikir dan menyampaikan matlamat ataupun maklumat yang ingin disampaikan. Seterusnya, kita akan beralih kepada elemen falsafah pendidikan guru. Dalam falsafah pendidikan guru pula telah menerapkan elemen yang dibentuk dalam unsur kreativiti dan inovasi, iaitu yang pertama, guru yang menjamin perkembangan individu. Guru memainkan peranan dengan mengembangkan daya pemikiran kreatif dan dapat menghasilkan idea yang baru. Pendidikan yang berfokuskan kepada kreativiti dan inovasi ini dapat membantu meningkatkan dari segi intelek murid sekolah kerana mereka akan dilatih dengan pembelajaran yang melibatkan pemikiran aras tinggi. Guru juga akan memastikan potensi murid-murid akan digelap dari masa ke semasa, dan kreativiti dan inovasi ini membantu guru juga untuk meningkatkan perkembangan murid sekolah serta pendidikan di negara ini. Elemen yang kedua iaitu guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Kita sedia tahu bahawa pada masa kini penggunaan ICT telah digunakan secara meluas. Jadi dalam pendidikan juga, guru telah menggunakan teknologi maklumat dalam pembelajaran mereka untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualiti dan berkesan kepada murid-murid. Elemen ini telah dibentuk oleh guru semasa mengajarkan pengajaran kepada murid-murid, dan murid-murid diajarkan cara penggunaan teknologi masa kini juga dengan hasrat mereka dapat menghasilkan idea dan inovasi dan dapat menggunakan pakai teknologi maklumat ini secara meluas pada masa akan datang serta dapat membangunkan pendidikan di negara ini setaraf dengan pendidikan di negara-negara lain, di negara luar. Elemen yang ketiga iaitu guru yang memelihara suatu masyarakat yang demokratik.
Elemen ini diterapkan dalam pembelajaran melibatkan kreativiti dan inovasi kerana ia memberi peluang kepada murid untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri tanpa dikongkong ataupun dihalang oleh pihak-pihak lain. Perkara ini penting supaya murid dapat memberikan idea yang menarik ataupun idea yang boleh diguna pakai dalam sesuatu perkara ataupun maklumat ataupun idea. Bukan itu sahaja, perkara ini juga dapat melatih mereka meningkatkan pemikiran yang kreatif dalam diri mereka, seterusnya menyempurnakan hasrat pendidikan kebangsaan pada masa kini. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan kami mengenai falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru dan juga hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru dalam pendidikan masa kini. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.